الكرام الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semoga diterima olehmu ya Allah, supaya dipandang olehmu ya Allah, supaya dirahmati olehmu ya Allah, supaya kekal kami jadi hamba yang patuh dan mengimani akan Tuhannya, tiada Tuhan melain kamu ya Allah. Allahu Rabbi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Alhamdulillah, sambung baca kitab kita sampai muka surat 361. Kadang-kadang dah tua-tua ni rodak budak sikit je. Jadi kadang cakap ni nak kena kuat sikit. Dia dah dua tua-tua ni rodak budak. Tahu budak? Budak tu pekak. Jadi kalau nak cakap nak kena kuat sikit. Mau tak mau dah tua ya. Mau tak mau dah tua, mesti apa daya kita, deria kita merosot ya. Merosot. Kurang pandangan dah tak begitu kuat, ingatan tak begitu kuat, pendengaran tak begitu kuat ya. Tapi nafsu jangan kau ingat tak kuat, pasal dia ada push daripada syaitan. Maka boleh jadi kuat juga. Sampai pada berbuat baik kepada hamba sahaya, betul ya. Kita sebut dia sebelum kita baca, kita sebut hamba sahaya dalam agama Islam yang nama hamba sahaya belum dibasmi lagi, dan tak boleh dibasmi, dan tak perlu dibasmi hamba sahaya. Nombor satu, hasil hamba sahaya itu daripada mana? Dia sama ada turun-temurun ataupun sebagai tawanan perang. Ceroboh negeri Islam, ceroboh umat Islam, kau ditawan, yang dibunuh, yang dibunuh, yang perang tu mati, dibunuh. Yang hidup tu pada dibunuh, baik jadi hamba sahaya. Dijinakkan dulu, ditundukkan dulu, kemudian dijadikan hamba sahaya, diagih-agih sebagai harta rampasan perang. Dan hamba sahaya ini perlu, kalau tidak dijadikan hamba sahaya, mereka ni tidak ada milik apa-apa. Mereka tidak ada milik apa-apa, dan asalnya mereka adalah musuh ya, musuh asal-asalnya. Kecuali yang memang turun-temurun dijual beli sebagai hamba sahaya. Dan mereka kalau dijual beli pun mereka tidak ada harta apa-apa, tidak ada milik apa-apa. Yang apalagi yang kalau asal daripada tebusan perang, mereka tidak ada rumah, tidak ada apa, dan asalnya musuh. Kalau dibiarkan saja apa jadi? Berontak, rompak. Dia tak ada apa, dia rompak rumah orang, dia komplot, dia buat kacau macam-macam. Maka ditundukkan di bawah orang Islam. Tetapi ketahuilah, hamba sahaya dalam Islam walaupun tidak di-abolish, tidak dibasmi, tetapi Islamlah yang secara fizikal, secara sistemnya tidak ada, tetapi secara hakikatnya Islamlah awal-awal yang membasmi akan hamba sahaya dalam sudut hakikatnya. Kenapa? Apa amalan buat? Kalau ada buat silap, yang ada tebusnya dengan apa? Merdekakan hamba sahaya. Apa pun fadilatnya seperti memerdekakan hamba sahaya. Sembelih lembu dah besar pahalanya, sembelih kambing dah besar pahalanya, merdekakan hamba sahaya lebih besar pahalanya. Dan tunjukkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, begitu ramai hamba-hamba yang dimerdekakan sendiri oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Termasuk Sayyidina Bilal tu, dia beli oleh Sayyidina Abu Bakar tapi dia merdeka atas nama Rasulullah. Lepas tu Nabi sebut sebagai apa? Maulal Bilal. Nabi kata sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi dalam agama Islam sendiri dah banyak memerdekakan hamba, tetapi yang nama hamba tak boleh bilang tak ada hamba lagi. Nanti macam mana mereka tu kalau dia sebut sebagai tak ada hamba. Namun yang nama hamba sahaya itu dalam Islam, dia diperlakukan, yang nama hamba sahaya tu dia diperlakukan, dia diberi layanan jauh lebih istimewa daripada seorang staf dilakukan oleh seorang majikan. Majikan pun dengan staf kadang pakai tak sama, dah tentu sekarang. Sama tak kita dengan bos kita? Tak sama, dia satu pangkat lebih sepada sikit aja, dia punya necktie dia tersangkut dekat tengkuk. Kita nak pakai long sleeve aja dia dah tengok. Macam lawan tu okey aja. Ada setengah syarikat tegur tau. Kalau orang kerani-kerani biasa tak pakai long sleeve smart, this is not the way how you dress up, your attire. Kena tegur. Kalau orang bawah baju lengan pendek dah cukup. Ada bos sikit sini lengan panjang. Bos lagi sikit sangkut dekat tengkuk dia tu necktie begitu ya apa. Pakaian aja ada dress code dia. Tahap ini, tahap ini. Dah gitu. Tu hamba saya staff. Makan sama-sama tak agaknya? Tak ada. Kalau makan dekat setengah-setengah company ada kantin khas untuk senior-senior staff. Ada untuk orang junior begitu. Makan pun tak sama. Dalam Islam, hamba saya apa tuan pakai, hamba pakai. Bahkan Nabi bilang kalau masak-masak, dia yang makan dulu. Pasal apa? Dia yang bau. Kalau kita makan barang yang orang dah bau dan dia tak dapat dan dia kepingin buat bisa badan kita. Nabi bilang kalau dia enggan, suapkan dia.
suapkan dia. Kalau kita tak sampai suapkanlah pembantu Indonesia kita, mari bapak suapkan kamu. Jangan. Itu namanya ngada-ngada. Paling-paling tidak, ini kamu tepikan dulu makanan kamu. Jadi dia nak makan bila, peruntukan dia sudah ada. Cedok yang mana dia nak, yang bahagian kepak, yang bahagian dada, yang bahagian apa. Kemudian hamba saya makan apa yang tuan makan, bahkan dia makan dulu. Pakai apa yang kita pakai, dia pakai. Dan kerja apa yang dia tak tertanggung, tak boleh beri, dan kita kena bantu. Dan yang nama hamba saya, dia kalau buat ibadat, dia dapat 2 pahala. Sebagai hamba Allah dan sebagai hamba saya. Dan tidak sedikit kita baca kisah-kisah awliya yang orang jadi hamba orang, apabila dimerdekakan dia menangis. Sekarang pahala aku tinggal 1 saja. Dulu pahala aku 2. Dia syukur jadi hamba. Dia syukur jadi hamba sahaya. Dan kalau hamba sahaya dengan tuan boleh bersama, halal. Dan anaknya otomatik merdeka. Dan apabila meninggal ayahnya itu, ibunya belum dimerdekakan sekalipun, otomatik ibunya jadi merdeka. Kerana apa? Anaknya kiranya merdeka. Itu sistem hamba sahaya dalam Islam. Seseorang hamba sahaya diperlakukan jauh lebih baik, bahkan saksama dengan tuan, berbanding dengan sistem kita sekarang ni bekerja, staff pun tak diperlakukan begitu oleh majikan. Begitu. Maka kau jangan sebut, wah Islam masih ada hamba sahaya. Ya, tak boleh tidak. Tak boleh sebut, tak ada perlu hamba sahaya. Sebab apa? Ini sebagai satu amaran juga. Kau bikin macam-macam dengan kami tawan kau jadi hamba kami. Begitu ya. Jadi hamba kami, begitu ya. Tetapi itulah agama Islam punya murni. Agama Islam punya murni ya. Jangan kita sangka hamba sahaya dalam Islam. Kata yang berislam, agama Islam agama yang bagus, agama yang adil. Kenapa masih sebut hamba sahaya? Kata orang putih dah mulai dulu dah tak ada hamba sahaya. Baru. Dan sekarang kau lebih menghambakan orang. Tengah-tengah masyarakat sendiri, orang perempuan jadi hamba orang laki-laki. Tak boleh pakai tutup, kena mesti buka. Tak buka mana-mana, tak standard dalam masyarakat. Lebih daripada hamba kau perlakukan. Kalau negeri Jepun tu staffnya terhanggut-hanggut depan tuannya, bermajikannya. Allah yang ada sanggup kalau company ni jatuh, dia rasa dia kelemahan lantaran dia bunuh diri. Sampai begitu sekali kalah-kalahnya gitu. Kita agama Islam tak begitu. Sebab masih ada hamba saya. Sistem apartheid baru sekarang pasal kamu zalim sangat. Sebab itu baru diusahakan untuk merdekakan hamba. Dalam Islam don't need to merdekakan hamba. Kerana hamba diperlakukan dengan lebih baik, lebih santun, disantuni. Bahkan hamba-hamba dalam Islam bersyukur mereka jadi hamba. Baca kitab-kitab, kisah-kisah para orang-orang salihin, hamba-hamba yang salihin, dia merdekakan tuannya kerana tengok dia salih, menangis dia. Allah, sekarang pahala aku tinggal 1 bahagian, dulu pahala aku 2 bahagian. Begitu mereka bersyukur jadi hamba orang dalam Islam. Kalau anda mau tahu, anda jangan sembarang-sembarang, anda kacau kita, tawan anda jadi hamba kita. Begitu ya. Tidak masalah. Abolish sistem tak boleh. Perlu. Tetapi ingat, Islam bukan agama yang zalim. Islam bukan agama yang zalim. Jadi jangan terperanjat kita dengar, buat baik kepada hamba saya. Ada hamba saya, kan baik jangan ada hamba saya langsung. Perlu. Namun hamba saya tu bagaimana dia diperlakukan. Ya? Maka jangan kita ingat agama Islam tu. Sebab itu dalam agama Islam kita jangan bimbang, jangan malu. Setengah orang kafir dia akan cek benda-benda gini. Korang belum abolish, belum basmi sistem hamba saya. Korang dalam faraid orang laki-laki dapat 2 bahagian. Kamu laki-laki boleh kahwin 4. Semua tu diingatkan dengan itu. Kau tak tahu. Kalau kita beri penjelasan yang betul, tercengang dia. Itulah menunjukkan kemuliaan agama Islam. Keadilan daripada Rabbul Alamin mentadbir segala urusan hamba-hambanya. Ya. Dan kita dengan orang Islam jangan, tak ada, ini memang gini. Jangan, kau tak perlu. Jelaskan. Memang betul. Ada pancung, ada rotan, ada potong tangan. Ya. Kau jangan nanti gitu orang takut masuk Islam. Berapa banyaklah orang yang tahu Islam ada pancung dan apa semua masuk Islam. Yang kamu yang tak suka tentang pancung apa semua, antara kamu berapa banyak orang masuk Islam? Kamu sendiri tak sanggup nak laksanakan hukum Islam. Kita cakap-cakap begini nanti orang tak berani masuk Islam. Baiklah, kamu yang tak suka begini, lantaran kamu berapa banyak orang masuk Islam? Tak ada juga. Bahkan lagi macam-macam lagi. Teruskan, ya memang. Yang beri dia tangan siapa? Allah. Yang suruh ambil balik tangan dia siapa? Allah. Nanti begitu dia kodong paling-paling banyak sampai akhir hayat dia. Kita ada hidupan lagi satu di sana. Dia dengan dia kodong, dia tobat dan dia menyesal betul-betul. Dia begitu dia meninggal dunia, tak tumbuh balik tangan dia dalam barzah, tak kodong balik semula. Tak kodong balik semula. Dia mahsyar nanti balik semula tangan dia semua. Tapi kau tak kodongkan tangan dia, kurang tobat dia, kurang menyesal dia. Lebih daripada kodong dia akan terima di sana. Dan kau pun akan dipanggil bersama. Begitu ya, itu agama Islam. Jadi kalau orang pandang apa semua, itu di antara perkara-perkara yang kufar-kufar suka tengok. Ini kelemahan Islam. Bukan, itulah kesempurnaan dan kemuliaan Islam dan fantastiknya agama Islam. Fantastiknya agama Islam ya. Berbaik-baik kepada hamba saya, iaitu anda, kalau berani kacau kami. Siap.
mengenai berbuat baik kepada hamba sahaya dan orang yang dimiliki, memang terdapat perintah dan anjuran untuk melakukannya. Perintah ya dari Allah ya. If dari Allah, kau don't worry, adil. If dari Allah, kau don't worry, selamat. If dari Allah, kau don't worry, manfaat bagi hamba, manfaat bagi Tuhan juga. Firman Allah Ta'ala, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsanan wa bidhil qurba wal yatama wal masakin wal jari dhil qurba wal jaril junub wasahibi bil jambi wa ibnis sabil wa ma malakat aymanukum. Artinya, sembahlah Allah dan janganlah mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada ibu bapa, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang menjadi karabah, tetangga yang bukan karabah, teman dalam perjalanan, ibn sabil, dan orang yang dimiliki oleh tangan kanan kamu, iaitu hamba sahaya. Subhanallah, dalam ayat ni mak bapak, tengok ya. Nombor satu, jangan syirik kepada Allah Ta'ala. Buat baik kepada siapa? Mak bapak. Kemudian kaum kerabat kita, orang-orang yatim, orang-orang miskin, jiran yang ada karabah, jiran tak ada karabah. Kemudian sahabat dalam perjalanan, dan juga orang-orang ibn sabil, orang-orang musafir yang telantar, orang-orang luar negeri yang tinggal dalam negeri kita, bukan untuk dianiaya, bahkan untuk dibantu mereka, itu kira mereka orang dagang di negeri kita. Kemudian hamba sahaya dalam satu ayat sekali disebutkan sekali ya, peri pentingnya itu ya, peri pentingnya buat baik pada mak bapak, pada kaum kerabat, hamba sahaya dalam satu kategori yang mesti kita buat baik. Diperintah oleh siapa? Rabbul Alamin. Tak ada siapa boleh ingkar. Tak ada khilaf lagi ya. Tak ada khilaf dalam mazhab ini kemana. Allah sendiri yang perintah. Allah sendiri yang perintah ya. Kepada Allah Ta'ala yang perintah, adil tak? Ya, adil. Sistemnya sempurna tak? Sempurna. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lil mamluki ta'amuhum wa kiswatuhu bil ma'ruf wa alla yukallafa minal amali ma la yutiq. Artinya, hamba sahaya wajib diberi makan dan pakaian dengan cara yang baik. Cara yang baik itu macam mana? Apa tuan pakai dia pakai, apa tuan pakai dia pakai, apa tuan makan dia makan. Itu maksud baik. Apa lagi, bukan jangan dihina-hinakan, sama tak boleh tidak ya. Dan tidak boleh dipaksakan kerja-kerja yang tidak tahan menanggungnya, yang tidak ia tahan menanggungnya. Tak boleh ya, dipaksakan kerja-kerja. Apalagi kita jangan bayangkan hamba saya dalam Islam macam kamu ya, hamba saya dipaksa ditangkap macam haiwan, kemudian dicabuknya dia macam cerita kunta kinti itu kan ya, dipasungnya dia. Kalau daripada haiwan kamu bikin, tak boleh. Agama Islam kita tidak begitu. Agama Islam kita tidak begitu ya. Dan kalau jadi hamba orang, yang ada orang Islam menjadi hamba orang lain, nak merdeka, tak boleh fight, tak boleh lari, berdosa hamba sahaya lari. Hamba saya, tuan tak boleh anyang hamba saya pun tak boleh lari daripada di antara dosa besar ialah hamba sahaya lari daripada tuan. Tak boleh. Dan kalau tuannya minta tebus, kalau nak merdeka kena bayar sekian, Islam bayar. Di antaranya siapa? Sayyidina Salman Al-Farisi minta tebus dengan tuannya. Rasulullah kolekkan derma dengan sahabat-sahabat semua, tebuskan dia dengan berapa mayam emas. Maka keluar, baru Islam tak bilang tak ada hamba saya, bebaskan orang kami. Tak, bayar. Maknanya kita iktiraf sistem itu ya, dengan cara baik, sama ada kita jadi tuan ataupun sama ada orang kita jadi hamba. Kita raikan sistem ini. Kita raikan sistem itu. Itu sempurnanya agama Islam ya. Dalam hadis lain, kamu baca ini sepotong dua potong ayat Quran dan hadis saja, kami mau tanya, dalam agama kamu, sistem pengantin perdana kamu, ada yang seumpama ini ke tidak? Dengan staf pun tak ada yang pula hamba saya. Ini Nabi kita yang cakap tau, Tuhan kita yang cakap tau, Tuhan kami dan Tuhan kamu. Maka jangan kamu berani nak sangkal tentang hamba. Wahai sekalian orang Islam yang mendengar, kau jangan terlampau terhigi-higi sangat dengan cakapan orang-orang kafir. Sikit-sikit mereka cakap Islam unfair, kau kalah-kalah pula engkau bela mereka. Kau yang angkat spanduk bagi pihak mereka, engkau yang bantah bagi pihak mereka. Kau tengok ini, hamba sahaya pun diperlakukan dengan begini baik. Itu agama Islam kamu. Kadang-kadang setengah orang Islam kita lebih suruh dari kuah. Orang kafir cakap sikit, initiate something saja, dia yang bukan support. Yes, we are on your side. Yes. Tengok nanti macam mana.
lebih sudu dari kuah. Kau tengok agama Islammu ini dibawa oleh Rasulmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hamba saya diperlakukan macam mana? Jangan kau sangka agama Islam ni agama yang tidak patut, bahkan sangat-sangat berpatutan agama Islam ini. Dalam hadis yang lain baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqullaha fima malakat aymanukum, at'imuhum mimma ta'kulun, waqsuhum mimma talbasun, wa la tukallifuhum minal amali ma la yutiqun, fama ahbabtum famsiku, wa ma karihtum fabi'un, wa la tu'adzibu khalqallah, fa innallaha mallakakum wa iyyahum, walau sya'allahu lamallakahum iyyakum. Wa qala rajulun ya Rasulullah kam na'fu anil khadim, fa qala alaihi salatu wasalam ufu anhu fi kulli yawmin 70 marrah. Begitu sampai Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah apa kita bilang etika bekerja. Etika bekerja ini etika tuan terhadap hamba. Nah, etika bekerja saja, kita ada job scope kita. Ada company policy. Macam mana staff buat salah, berapa kali buat salah, dapat apa? Verbal advice. Buat sekian salah lagi, verbal warning. Buat salah lagi, kenapa? Apa itu verbal warning, lagi itu written warning. Buat salah lagi kena gitu, gantung kerja. Buat salah lagi, potong gaji. Buat salah lagi, pecat. Buat salah lagi, kena fine. Boleh sampai begitu kan? Dalam kerja. Tengok apa macam mana sistem kerja. Sistem kerja ini diset oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai sekalian yang ada pekerja, kau pinjam ini pun bolehlah. Kalau dah hamba kena perlakukan begini, ini kan pula pekerja. Ini kan pula pekerja, ya. Apa tu namanya? Job apa namanya? Staff regulation, bukan job scope. Staff regulation, Apa? Staff regulation, Nah, staff regulation, company regulation. Dari staff punya undang-undang punya begitu. Kita tengok. Artinya, bertakwalah kepada Allah terhadap orang-orang yang dimiliki oleh tangan kananmu, iaitu hamba sahayamu. So, takut pada apa? Takut Allah. Bermakna siapa? Yang bila mereka siapa? Allah. Yang mengarahkan mereka siapa untuk diperlakukan begini? Allah. Jadi jangan kamu bilang, ini macam mana pemerintah yang suruh? Macam mana? Allah. Takut pada Allah terhadap hamba sahayamu. Bermakna Allah yang mempunyai order. From the highest most management, Rabbul Alamin. Bukan daripada kanun mana, bukan pada section mana, daripada Rabbul Alamin sendiri. Takut pada Allah. Allah sendiri yang mempunyai perintah. Jangan berani hendak bantah. Bertakwalah kepada Allah terhadap orang-orang yang dimiliki oleh tangan kananmu, iaitu hamba sahaya. Berilah mereka makanan yang kamu makan. Tengok yang kita cakap tadi. Apa kamu makan, dia makan. Kamu makan ungkep, dia makan ungkep. Kamu makan rendang, dia makan rendang. Kalau ada hamba sahaya Jawa lah. Begitu ya. Kamu makan ungkep, dia makan kabab. Itu kalau dapat hamba saya orang Arab lah umpamanya ya. Begitu. Kalau dia apa, tuan saya tak pandai makan ini ungkep, saya bukan orang Jawa. Aku pandai-pandai lah kau cari makan. Bermakna apa yang kau makan, dia makan. Aku tak pandai nak masak kau punya masakan. Kau makanlah. Ini pun aku makan juga. Kau biasakanlah tekak kau. Pokoknya begitu ya. Dan pakaian yang kamu pakai, pakai pun ada tak kita sama tak ya dengan orang gaji saja, tak kasih lebih-lebih tau. Orang kita kadang orang gaji yang ada orang kasih dia pakaian tau. Orang gaji Indonesia ni, orang jiran sebelah kasih, ni kamu ambil ni bi. Kalau orang gaji aja bibi, sebab orang gaji mesti orang desa. Bibi tu mah saudara sebetulnya bahasa Jawa kita ya. Ini orang sebelah kasih, kamu cantik baju raya dia, tadi pakai. Maksudnya amboi bukan lawa baju kau salin, tak kasih tau yang ada. Nanti kau pakai negeri kau nak balik suka hati kau. Selagi kau jadi orang gaji aku, kau jangan pakai baju dari sulam-sulam apa semua. Amboi bukan main lawa baju kau. Ini jiran sebelah kasih bu, janganlah lawa sangat. Ada disuruh tukar. Pasal apa? Lawan Turki. Allah, lawan Turki. Tak kasih. Ini hamba saya. Pakai apa yang kamu pakai. Pergi pagi raja, belikan baju cantik, baju hari raya. Untuk kau pun sama juga belikan begitu. Allah. Setakat inilah yang kata hamba saya. Orang gaji kita aja kita lakukan begini tak? Ini hamba saya tau. Yang kita nak marah dia boleh, kita nak jual dia pun boleh tau. Pun diperlakukan begini. Mulia tak maknanya? Mulia. Kau jangan bimbang kau tentang agama Islam, kau jangan ingatkan satu penindasan, bahkan ada hak-hak dia, cukup menyenangkan dia. Jadi tak payah bayar pun. Beri dia makan, beri pakaian, dan kau kena bayar dia.
Dia kena bayar engkau. Tak ada, beri. Beri, ya. Dan pakaian yang kamu pakai, dan jangan memaksa mereka mengerjakan sesuatu kerja yang mereka tidak mampu melakukannya, ya. Nabi buat kerja rumah sama-sama dengan hamba. Nabi masuk di rumah, Nabi sapu. Agaknya kalau suruh Sayyidina Anas sapu rumah je, terbuat tak Sayyidina Anas? Terdaya tak dia? Sapu rumah bukannya susah. Nabi pun sapu juga. Nabi kadang-kadang siang di dapur, siang masakan bersama keluarganya. Nabi jahit sendiri capelnya. Nabi tampal sendiri bajunya. Tak suruh isterinya, ada hamba, ada khadamnya pun tak dibuat. Nabi buat sendiri. Agak-agak kalau suruh Sayyidina Anas sapu hari-hari, agak termampu tak Sayyidina Anas? Lebih daripada mampu. Tapi Nabi buat juga pada seketika, sama-sama buat kerja dengan khadamnya, ya. Dan Nabi tu free sangat ke Nabi? Nabi adalah orang paling busy sekali, ya. Dan yang mana di antara hamba-hamba saya yang kamu suka, tahanlah mereka, iaitu simpan baik-baik. Pakailah untuk kerja, untuk apa semua. Dan yang mana kamu tidak suka, juallah mereka kepada orang lain. Jangan tak suka makin dikurung, dipukul, dibedal. Tak boleh. Dia makhluk Allah, dia manusia. Haiwan pun tak boleh buat gitu. Ini kan pula hamba saya, ya. Jangan kamu menyiksa makhluk Allah. Makhluk Allah, ya. Hamba-mu, tapi makhluk Allah. Makhluk Allah. Yaumil akhir nanti, ada di antaranya tau. Yang tuan-tuan yang sombong-sombong, dia tengok hamba dia pakai baju cantik. Hamba dia dengan naik kenderaan. Hamba dia dapat makan indah. Dia yang tengking pukul hamba dia. Dia sekarang lebih pada hamba keadaannya. Begitu, ya. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah menjadikan mereka milik kamu. Dan jika dia mahu, boleh jadikan kamu pula milik mereka. Betul tak? Boleh tak dia jadi tukar balik? Boleh. Berpusing keadaan, kau pula ditawan, kau pula jadi hamba, dia tuan. Boleh kalau Tuhan hendak, ya. Begitu, ya. Boleh. Lepas itu, ya, dalam bab boleh bertukar ni, saya contoh sikit lah, ya. Bab zakat, ya. Kita yang beri zakat, janganlah mengada-ngada sangat. Dan bersyukurlah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Janganlah lukit sangat, janganlah berkira sangat. Tapi saya dah keluarkan. Ni berkira dengan ambil bertawar-tawar. Macam mana tuan ambil? Macam mana gitu gini? Dah syukur kau jadi pembayar zakat. Kalau Tuhan terbalikkan kau jadi penerima zakat, boleh tak? Boleh, boleh. Dengan kau bersyukur tak jadi penerima zakat, kau bayar zakat kau tu dengan rela hatilah. Paling-paling tidak kerana status kau pembayar zakat. Ini paling-paling tidak kau puas hatilah kerana kau yang ada memiliki hamba sahaya, bukan kau dimiliki sebagai hamba sahaya. Ya, agama Islam tu, ya, bersih sekali. Ini aturan daripada Allah, disebutkan oleh Rasulullah. Ada seorang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, katanya, sampai berapa kali kita harus memaafkan hamba sahaya kita itu? Jawab baginda, maafkan dia sampai 70 kali setiap hari. Sampai buat salah 70 kali. Sapu tak bersih. Sudahlah kau ni kenapa sapu tak bersih? Maaf tuan. Nak pukul tak payah, aku maafkan kau. Tengok lagi sikit kat masak, ikan goreng tak garing. Alamak, engkau ni pun gini. Dah standby nak aku kena pukul. Tak ada, tak akan aku pukul engkau. Aku maafkan kau. 70 kesalahan. Apa ya kita boleh listkan lah, ya. Sapu tak bersih. Gosok tak licin. Sabit rumput tak kemas. Lagi apa? Kasih makan burung tak betul. Umpamanya sekeliling rumah kita lah. Fish tank tak bersihkan. Apa lagi? Banyak macam-macam, dari toilet sampai ke fish tank sampai ke apa, tak sampai 70 pun. 70. Nabi kalau sebut 70 bermakna apa tahu? Tak terhingga lah. Tak terhingga tu maknanya tak terhingga. Kadang-kadang Nabi sebut sebagai 3 kali tu saja, setengah ulama mengatakan itu bermakna bukan 3 kali, bermakna tak terhingga, bermakna berulang kali. Kalau sampai 70 tu bermakna tak terhingga lah. Tak terhingga. 70 kali kan banyak. Rumah kita sajalah sekarang. Tumbuh 70. Sapu tak bersih. Abuk tak kesat. Cuci pinggan mangkuk tak kilat. Apa lagi? Goreng tak garing. Apa lagi? Cuci singki tak bersih. Apa lagi? Toilet tak bersih betul. Apa lagi? Lampu abuk tak kesat. Lagi apa? Itu dah banyak-banyak kita sebut pun baru 7. 70. Allah. Yang tadi kita bilang staff. Buat satu kesalahan, verbal warning. Another kesalahan, return warning. Ada kesalahan, berapa banyak kesalahan. Ini sampai ada 70 kesalahan, belum ada warning pun. Sampai sekian kesalahan, warning. Sekian kesalahan, gantung. Sekian kesalahan, potong gaji. Ini 70 kesalahan, belum ada action. 70 kesalahan, belum ada action against him. Belum ada tindakan.
70 kesalahan tu. Ada tak? Bagus tak sistem hamba kita? Tuan-tuan, ini kalau ingatkan, kalaulah sampai kita jumpa kawan-kawan ini, kita kat Malaysia tak banyak kawan-kawan non-Muslim ya. Apa lagi kita betul pahat semuanya. Kawan Melayu pun tak ramai. Dia kata kawan-kawan apa India ke Cina ke, kawan-kawan Melayu pun tak ramai, semua Jawa Belaka. Sama fikiran. Kalau kat tempat lain semua ada yang non-Muslim dan mereka belajar bab kita. Yang ada mereka belajar bab kita daripada tempat-tempat rumah ibadat mereka. Nanti dia tanya sama kita sebab dia kawan kan. Dia kawan, nanti dia tanya, Zaki, can you share with me about dia? Sebab dia tahu-tahu, dia dengar daripada tempat ibadat dia mengatakan Islam ada gini-gini. Aku nak dengar pada orang Islam punya penjelasan pula apa cerita. Can you share with me regarding ini gini-gini? Dalam kita, mana kau tahu gini ya? Dia gitu, kita pun tak payah tanyalah. Cuma dia nak tahu, kita bilang nanti, nanti dia heran tengok. Setiap apa yang dia tanya, kita ada jawapannya. Setiap apa dia tanya, kita ada penjelasan dia. Begitu. Tanya tentang bab poligami, jelaskan. Memang boleh. Jelaskan. Ditanyakan tentang bab khatan, budak laki-laki, budak perempuan, jelaskan. Dia tanya tentang bab Islam bilang ajar anak kau sembahyang, tak sembahyang pukul. Wah, Islam sudah pukul anak. Ya, pukul macam mana punya pukul? Setelah 3 tahun dia beri pendidikan. Dan kalau tak dipukul, apa pula padah budak ini? Apa padah pulaknya budak ini? Dia tak sembahyang pancung, bahkan tak sembahyang, kena pukul dalam kuburnya pasal dia di samping anak aku, dia hamba Allah. Dan Tuhan boleh tindak sama dia. Dan yang bapa dia pukul tu menyelamatkan dia daripada dipukul oleh malaikat, daripada disiksa oleh Allah. Takkah ringan tu namanya? Mana lebih ringan? Dipukul dalam kubur menjerit-jerit ke, ataupun bapa tangankan lepas tu dia taat dan dia dapat bahagia sebahagia-bahagianya? Mana lebih ringan? Kita tanya dia balik, mana lebih ringan? Mau tak mau dia bilang, of course, this is pleasure. Inilah satu kenikmatan. Mau tak mau dia kena ngaku juga tak? Jadi dengan agama Islam kita, kadang-kadang mereka tanya perkara-perkara yang pada pandangan mereka ini loopholes in Islam, kelemahan-kelemahan dalam Islam. Kita explain betul-betul, bahkan inilah menunjukkan kemuliaan Islam. Baik. Sampai 70 mistake tau, belum ada action taken. 70 mistake, masih belum ada verbal warning ke, stern warning ke, written warning ke, gantung kerja ke, potong gaji ke. 70 kesalahan. Ada tak company begitu? Tak ada ya. Company gitu ramai-ramai apply kerja situ. Tengok mana tak hamba saya suka jadi hamba saya dalam Islam. Nasib dia terbela sekali ya. Lebih-lebih lagi kalau dapat tuan yang bertakwa pada Allah Taala. Bahagia dia rasa, bahagia dapat rehat, dapat apa semua. Sampai sekarang di Hadramaut masih ada hamba saya tau. Bukan untuk dijual beli. Yang ada memang tak disebutkan sebagai merdeka. Sampai beranak cucu cicit. Status this family adalah hamba saya. Hamba saya pada segaf. Kerana dari asal atuk moyang mereka tak disebut sebagai merdeka, maka sampai sekarang tak tahu siapa milik siapa. Pokoknya mereka semua tu adalah khadam kepada segaf. Lebih kaya daripada segafnya. Ada rumah, ada kebun, ada kereta, ada apa semua. Tapi mereka tahu bahawa status mereka tu hamba saya yang belum disebut merdeka. Jadi kalau ada keluarga-keluarga sayyid-sayyidnya kerja kahwin khususnya daripada anak cucu segaf, mereka yang rewang, mereka yang bantu. Free of charge, mereka tahu tanggungjawab mereka. Bahkan apa yang mereka patut khidmat, mereka khidmat. Dan mereka diberi kehidupan bebas macam orang lain. Sama macam orang lain. Boleh kahwin, boleh apa semua, diri bebaskan. Cuma tak disebut merdeka tu saja. Kenapa tak sebut merdeka? Jadi kalau ada apa-apa perkara hal berlaku, senang ambil satu, aku merdekakan kau untuk bayar kafarah. Dah. Begitu. Biar untuk apa? Biar nama sistem hamba tu dalam Islam tak terus hilang. Masih ada. Sebab dalam syariat Islam ada kan? Ada. Tapi tengok kehidupan mereka lebih kaya daripada tuannya. Diizin hidup ratus tahun. Dan orang luar tak tahu pun langsung. Cuma mana kita tahu kalau nak kahwin. Kadang-kadang ada orang kita nak recommend pinang anak mereka. Kita ronding, mereka bilang, tapi ini kalau boleh cari daripada gabilah lain. Pak gabilah ini tiadanya gabilah hamba saya. Susah nanti dia punya nak pinang-meminangnya. Oh ya, maknanya masih ada hamba? Masih hamba. Bukan untuk dijual beli kat pasar lelong. Bukan gitu. Bukan begitu semua. Tapi tak dibatalkan. Kenapa dalam Islam ada? Maka mesti ada 1-2 kaum yang mesti hidupkan benda ini. Hadramaut masih ada kan? Hadramaut kan setiap apa dalam hukum mereka mesti nak ada kan? Begitu ya. Dalam sebuah riwayat lain, la yadkhulul jannata sayyi'ul malakah.
Artinya tidak akan masuk syurga orang yang berlaku jahat terhadap hak miliknya. Allah, ya. Ini daripada hadis Nabi sebut perintah daripada Allah, tak masuk syurga. Bukan hanya kat dunia saja tak dapat berkat, dapat tak masuk syurga. Orang jadi tuan yang menganiaya akan hamba sahayanya. Mulia tak hamba sahaya dalam Islam? Mulia. Terpelihara tak? Terpelihara. Itu agama Islam kita. Agama Islam kita. Baik. Iaitu orang yang dimiliki oleh tangan kanannya itu hamba sahaya. Di antara sikap berlaku jahat terhadap hamba sahaya ialah tidak memberinya makanan dan pakaian yang cukup. Pakaian musim sejuk dikasih pakaian tipis macam biasa. Tak boleh. Kalau patut diselimut, dia selimut. Patut makanan apa, diberi makan. Ya. Dan menyuruhnya membuat kerja-kerja di luar kesanggupannya. Dia pun manusia, dia pun ada working capacity dia. Safe working load dia. Tak boleh disuruh angkat lebih daripada itu. Working hours dia pun ada. Resting time dia pun ada, ya. Memaki seranahnya setiap masa. Memukulnya dengan tidak tentu sebab, ya. Tak tentu sebab. Kalau dia tak sembahyang, patut pukulnya, sebagai takdibkan dia. Sebab dia macam anak pada kita. Ya tidak? Jika tuan hamba itu melakukan sesuatu dari perkara-perkara yang tersebut, ia akan dituntut dan dihukum di hari akhirat. Kalau ada qadi, hamba saya tu lapor pada qadi, tuan tu boleh dibicarakan. Boleh ditakzir oleh qadi. Hamba saya tu ngadu sama qadi, tuan qadi, saya diperlakukan begini. Qadi panggil, didapati pengaduannya itu betul, tuan tu boleh ditindak. Tuan tu boleh ditindak oleh qadi. Demikianlah sebagaimana yang diriwayatkan dari beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau dalam sekarang lah, jangan kata hamba saya, staf kita berani komplain ke union ke, pada Kementerian Pekerja ke, sini panggil apa? Kementerian Pekerja, ya. Kalau Singapura panggil Kementerian Tenaga Kerja. Kalau Singapura sebut Kementerian Buruh. Kementerian Buruh. Labor, Ministry of Labor. Berani komplain saja, pakai nampak, habislah. 1 jam juga kau kena sack. Begitu, ya. 1 jam juga kau kena sack, begitu, ya. Allah. Kenapa? Sebab itu sampai kita ada union, staff union. Ini ada pekerja-kerja union tak? Kesatuan kerja kan, kesatuan pekerja. Pasal apa? Tak terbela nasib dia. Dia kena ada. Jadi kalau tengok majikan gini, kita unionkan dia. Takut. Kadang-kadang kita unionkan dia, dia seram. Begitu, ya. Dalam Islam tak payah union. Allah sendiri yang belakan mereka. Allah dan Rasul belakan mereka. Nasib dia cukup, ya. Demikianlah sebagaimana yang diriwayatkan dari beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau perlu memukulnya atau memakinya di atas sesuatu perbuatan yang wajib dijalankan hukuman serupa itu, maka adalah jangan sampai ia berlaku zalim dan aniaya. Dengan niat takdibkan dia, disiplinkan dia. Of course tidak sampai menganiayakan dia, merosakkan dia, mengaibkan dia, tidak boleh. Untuk cukup untuk dia. Kenapa buat begini? Cara tidak boleh. Jangan sampai mencuri barang orang. Umpamanya lah, ya. Umpamanya. Kan salah tu. Yang menyalahi syarak. Perlu. Perlu dipukul. Tetapi yang tidak sampai lukakan dia. Tak sampai lukakan dia. Bagaimana qadi boleh jatuhkan hukum pada orang yang bersalah? Hukum rotan. Setakat 3 kali ke 5 kali kan boleh kan qadi. Yang bukan macam hukum rotan zina yang hudud punya lah. Begitulah juga tuan boleh melakukan denda, tindakan terhadap hamba sahayanya untuk mendisiplinkan dia supaya dia patuh hukum Allah. Untuk mendisiplinkan dia, untuk membuat dia baik, untuk biar dia tak kena seksa akhirat. Itu dia punya tujuan dia. Bukan untuk kita menyeksa dia. Ya. Ataupun melampau batas. Tetapi jika boleh dimaafkan dan dilupakan saja kesalahan itu, maka itulah yang paling baik atau utama. Kalau dari lantaran hak tuan. Kalau hak Allah tak boleh tidak. Tuannya kena itu. Tak puasa hamba kita siang-siang hari. Nampak tengah gitu. Minum ABC siang-siang hari. Dijewer. Boleh. Begitu, ya. Umpamanya. Tak puasa siang-siang hari. Kalau qadi apa bikin? Jail kan?
Tuan pun boleh tindakan sesuatu. Begitu ya. Tuan boleh tindakan sesuatu. Dan kerana itu ia akan mendapat pahala yang besar dari sisi Allah Ta'ala Azza wa Jal, ya. Beberapa cerita ya tentang orang-orang hamba sahaya. Siapa saya tak ingat, siapa ingat Sayyidina Ja'far Sadiq ke Sayyidina Ali Zainal Abidin yang anaknya tersiram sop panas? Siapa? Khadamnya, hambanya bawa sop panas, sup, bawa sop panas, tersandung, tersiram kepada baby tuannya, melecur mati. Ketakutan dia, boleh dipukul kalau tuannya boleh ambil tindak sama dia. Ketakutan dia baca ayat Quran. Saya tengok ayatnya, apa orang yang kazimil ghaiz, menahan kemarahan. Apa ayatnya? Maka lagi wallahu yuhibbul muhsinin. Dia baca ayat itu, dia baca orang tetap ayat itu. Tuan bilang, terus tuannya nak marah tak jadi marah. Ingat, hamba ingatkan ayat Quran. Maka dah aku tak marah, dah tulisan anak aku mati. Takut tuannya apa nanti tindak ke apa, baca. Dan orang yang suka memaafkan, aku maafkan kau, jangan bimbang. Takut lagi kalau masih murka lagi. Orang yang suka buat baik, sudah aku merdekakan kau lah, aku merdekakan kau, jangan bimbanglah. Saking nak sedapkan hati hambanya tu, dia merdekakan. Apa sebab? Membuat menjadi sebab kematian anak tuannya. Sampai begitu sekali. Sampai begitu sekali diperlakukan baik, ya. Lakukan baik, ya. Itu pasal apa? Hak tuan. Maka dia boleh. Hak Tuhan tak boleh tidak. Hak dia dimaafkan aja begitu. Maafkan, kasih merdeka, dapat merdeka lagi. Dapat merdeka lagi. Itu hamba-hamba sahaya dalam Islam. Hamba sahaya dalam Islam, ya. Buat merdeka. Hamba sahaya, yang ambil hamba sahaya, yang buat kerja yang amanah, yang baik. Sebab dia tinggal dalam rumah tangga kita. Dan hamba sahaya tak boleh campur gaul bebas dengan isteri kita semua. Tak boleh campur bebas semua. Kawasan laki-laki, kawasan perempuan saja. Tak boleh campur bebas dengan isteri kita semua, hamba-hamba sahaya semua. Tak boleh campur dengan isteri kita semua, dengan anak-anak perempuan kita. Ada satu hamba sahaya, tuan pergi pasar tengok, lelong-lelong hamba sahaya, cheap sale. Wah, kok murah harganya. Tengok tegap apa semua. Maka tuan ini bertanya, kenapa murah harganya, ya? Ada apa? Kenapa? Nak bilang dia old stock, masih muda. Nak bilang ada cacat, baik semua. Bilang tapi hamba saya ni dia tak tutup aib dalam perniagaan dia. Jadi mulut dia suka buat cerita. Tu aib dia, mulutnya. Tak ibadat punya hamba saya. Mulutnya suka buat cerita. Suka namimah, suka buat mulut. Dan tu saya tak apalah, aku nak pakai tenaga dia, bukan aku nak pakai mulut dia. Dia beli pasal harganya murah. Tahulah aku kontrol dia. Betul, kerja baik apa semua bagus, taat. Satu hari buat cerita. Yang nak buat cerita tu orang tak tahu. Dia bilang sama suaminya, Tuan begini punya baik, layan baik. Saya suka jadi hamba Tuan. Layan baik, tapi sayang mak encik tu main kayu tiga rupanya, ya. Ada jantan lain. Mana buat cerita pulaknya. Mak encik ni ada jantan lain, semua begitu. Orang dah pakat tau nak bunuh Tuan. Apa ya sih? Ya. Ya. Tuan jaga-jagalah saja, ya. Begitu. Berdebar tuan-tuan jaga-jaga. Kalau tuan, khususnya kalau tuan tidur semua, alert sikit, jangan lenyak-lenyak sangat. Berdebarnya dia. Nak tengok betul ke tak betul. Dia pula bilang sama isterinya, hai Cik Puan dah begini baik punya, taat setia. Rupanya Pak Encik tu ada perempuan lain. Dan Puan nak disingkirkan tak lama. Tapi saya tahu dukun yang boleh ilmukan dia. Macam mana? Puan ambil sikit janggut dia, gunting. Nanti kita ilmukan dia, baiklah dia, bukan sikit janggut dia. Ya ke? Yalah, malam-malam dia tidur, Puan ambil janggutnya. Allah, bini dia datang pelan-pelan malam membawa gunting. Sini suami pun buat-buat tidur, bawa gunting. Dia ingat betul nak bunuh aku, rupanya nak tikam aku. Sebelum bininya hampir dia tikam bini dia dulu. Wah, ketahuan, keluarga bininya tak terima, tuntut suaminya, bunuh suaminya. Keluarga suami tak terima, perang kabilah. Selang berapa tahun semua sampai jadi perang kabilah. Siasat punya siasat, salah faham lantaran mulut hamba sahaya tu. Kenapa dia cerita semua orang? Itu sebabnya akulah yang buat cerita. Sampai begitu. Cerita hamba saya, mulut badannya kuat tapi mulutnya jahat.
Jahat macam gitu. Baru dapat tahu dah kita dah gaduh susah payah, semua ni pasal mulut dia. Pasal mulut dia juga dia cerita sama orang. Gaduh-gaduh tu semua pasal aku lah juga. Pasal begitu. Hamba saya. Dan hamba saya jaga baik-baik. Tak boleh campur bebas dengan orang-orang perempuan kita, tetap tak boleh. Dan haram jual hamba sahaya kita kepada hamba sahaya laki-laki, kepada orang laki-laki yang doyan laki-laki. Na'udzubillah. Kita tahu ni orang laki-laki tak senonoh, yang punya PL, kita pula jual hamba saya kita dengan dia, habis. Jangan. Pandai-pandai kau cari lain. Jangan jual pada hamba kita. Jangan kasih. Kalau kita tahu semua itu, tengok sistem hamba saya semua. Tengok bab akhlak, bab maknanya kehormatan hamba tu pun dipiada. Yang sampai dah jadi hamba orang ini buat perkara jijik pada dia. Sampai begitu sekali dalam agama Islam. Kehormatan dia pun dijaga. Tak betul. Dah jual dia boleh bikin apa-apa suka-suka. Tak boleh, ya. Tak boleh, ya. Jadi yang kita bilang yang nama hamba sahaya itu sama daripada hasil daripada rampasan perang, kemudian dah dijinakkan, kemudian dijadikan hamba, dibagi oleh imam, amir yang bagi sebagai harta rampasan perang. Kau dapat berapa orang, kau dapat berapa orang, kau dapat berapa orang. Ataupun dah memang asal turunan dia hamba sahaya, itu pun tak boleh terus lepaskan. Nak hidup macam mana? Nak makan macam mana? Nak sewa rumah apa semua? Jadi apa social problem dalam masyarakat? Dudukkan bawah Islam. Dan dalam Islam walaupun dia tak abolish sistem hamba saya, tapi masih ada hamba saya tak secara umumnya? Kan tak ada. Tak ada. Masih nampak orang jual hamba saya lagi tak? Kan tak ada. Tapi sistemnya tak boleh abolish. Tak boleh basmi sistemnya. Diperlukan dalam agama Islam. Seterusnya, sesiapa yang memiliki binatang peliharaan ataupun binatang ternakan, binatang peliharaan seperti kucing, burung, semua tu, arnab, semua kena jaga buat baik. Kau tak nak, kau lepaskan. Jangan anyanyakan dia. Kucing ada hak dia untuk makan, ada hak dia untuk berkahwin. Kalau kau tak nak, kau nak kurung dia boleh, tak ada menjadi masalah. Tapi rosakkan fizikal dia tak boleh. Sehingga apabila satu hari kau lepaskan dia pun dia tak boleh hidup sebagaimana biasa pasal kau dah rosakkan. Seperti orang tak semena-mena mandulkan kucing semua tu, tak boleh, tu sistem badan dia. Kecuali kau perlu buat itu kerana dia. Doktor bilang dia sakit, buah pinggang apa semua umpamanya. Kalau kau tak bikin gini nanti dia payah. Kerana dia kau buat sesuatu operation boleh. Hanya kerana kau tak suka dia biak, kau mandulkan itu, hak dia. Maka dia dah tak normal life lagi lepas itu. PL ni pun takut nampak kucing lain sebab dia dah tak ada, kan kucing kan ada area dia, ada sektor dia, authority dia, dia tengok kucing lain dia rasa diri dia tak ada, hilang harga diri dia, dah jadi pondan. Dia tengok kucing lain pun dia takut. Kalau lepaskan sendiri tak boleh pertahankan diri. Mati dia kena bunuh dengan kucing-kucing lain, dia tak dapat pertahankan diri, hilang garang dia. Istilahnya tompol siung dia. Begitu ya. Tak nak kau lepaskan dia. Habis nanti dia beranak, nanti banyak, nanti dia susah. Kau lepaskan dia. Dia pandai cari makan sendiri. Pandai jaga anak-anak dia sendiri. Dia ada kehidupan dia. Dia ada kehidupan dia. Kasih makan boleh, kurung boleh. Tapi rosakkan fizikal dia, tak boleh. Tak apalah saya kurung dia begitu gini pun, nanti pun dia tak boleh cari partner juga. Tapi kurang-kurang kalau kau mati, orang lepaskan dia masih boleh cari partner. Tapi kalau kau dah anukan badan dia, sistem badan dia, kau mati orang lepaskan dia pun dia tak boleh survive dekat luar lagi. Pasal apa, dah fizikal badan dia. Haiwan, kau kurung dia macam mana? Begitu kau lepaskan, dia tahu hidup sendiri. Dia tahu hidup sendiri. Asal kau belum ganggu sistem dia, sistem pemakanan dia, sistem reproduction dia, semua tu. Tak boleh ya. Hendaklah ia senantiasa menjaganya dengan baik. Memeriksa keperluannya. Sebab apa, dia dalam rumah kau. Dia nak cari makan susah. Dia nak bebas susah. Kalau kau lepaskan dia, pandai melata, cari rumput sendiri, cari apa sendiri. Pasal dia dalam kurungan. Maka kau tengok apa keperluan dia. Makan dia, minum dia. Kau lepaskan dia pandai cari sendiri. Dia makhluk Allah. Mengurus makan, minumnya dan segala sesuatu yang diperlukannya. Dalam satu hadis, orang perempuan tak baik masuk syurga pasal kasih anjing minum. Dia gua anda anjing haus, dia ceruk dengan sepatu dia kasih minum, masuk syurga. Satu perempuan baik tapi masuk neraka pasal tahan kucing sampai mati.
Kucing di dalam sangkar, dia tak kasih makan, mati. Agak-agak kalau dia kucing tak mati, kucing lain mati juga tak? Kan mati juga. Tapi pasal ini menjadi sebabkan dia mati, bermakna nyawa kucing pun jangan sembarangan. Nak bilang aku lepaskan dia, pandai dia cari makan sendiri. Dia cari makan sendiri. Nak kurung, boleh. Jangan kasih makan. Jadi, kalau kita pelihara burung semua dalam sangkar, boleh tak? Harus. Hukumnya harus. Apa yang menahan kebebasan dia? Jangankan dalam sangkar. Kau nak sembelih dia pun boleh lah. Ada terkukur. Sembelih boleh tak? Sembelih pun boleh. Ini kan pula dalam sangkar. Ada sebab. Tapi kasih makan, kasih minum keperluan dia. Kasih makan, kasih minum keperluan dia. Kasih apa? Dan jangan anyah-anyahkan dia. Jangan anyah-anyahkan dia. Kasih dia makan, kasih dia minum. Kasih keperluan dia. Jangan menyusahkan dia. Habis kata orang, habis dah menghalang kebebasan haiwan. Yelah, kau pelihara lembu pun kau kandang, betul tak? Kau pelihara lembu kau bebaskan di jalan. Jalan sampai hitam, sampai Melaka, sampai Pahang. Kan dalam kandang juga. Kepada kambing pun dalam kandang juga tak? Kan kau tambat juga dalam kandang juga. Memang haiwan tak bolehlah kasih bebas-bebas. Apa bezanya burung aku dalam sangkar, kucing dalam kandang, lembu, kambing pun dalam kandang juga. Ini menghalang kebebasan haiwan. Habis kambing, daripada kuda pun senantiasa bebas saja dia nak ke mana. Kan dia dalam kandang juga. Time aku nak bawa dia baru dia keluar. Supaya dia lembu. Lepaskan, tak payahlah menghalang kebebasan haiwan. Bebaskan dia. Tak payah tambat, tak apa-apa. Jalan sendiri, jalan terus sampai Pahang, sampai Terengganu. Kan tidak. Kan kau jaga dia, maknanya kau kena ikat dia. Kerana itu namanya haiwan peliharaan. Itu namanya haiwan peliharaan. Ya. Kalau ia sendiri tidak sanggup, maka hendaklah ia menunjuk seorang yang boleh dipercayakan urusan-urusan ini kepadanya. Seperti apa? Kita tak sanggup kasihkan orang lain ataupun upahkan orang lain. Tak sanggup, lepaskan. Tak sanggup. Salah satu tak sanggup bila pasal kita nak pergi makan angin, nak balik kampung. Kucing kita sendiri kat rumah macam mana? Sekarang ada pet hotel. Itu bagi tak apa. Bayar pun tak apa. Bayar pun tak apa, ataupun tumpangkan dengan jiran ke apa semua. Jadi orang datang kasih dia makan, ketengokkan dia, tak apa. Begitu ya. Jadi kasih dia jagakan haiwan kita, ya. Sama ada anaknya ataupun khadamnya. Jika ia tidak mempedulikan semua itu, maka ia akan berdosa. Tengok ya agama Islam ya. Ini yang cakap siapa? Imam Haddad tu. 400 tahun dulu tinggalnya kat negeri Hadramaut. Dia tak ada animal rights. Dia dah taruh all the rights dekat sini. Hamba saya punya rights pun ada, animal punya rights pun dah ada. Imam Haddad tinggal negeri Hadramaut sana begitu ya. Dah sebut tentang animal rights. Don't teach us about animal rights. Dah ada dalam agama kita. Dalam sebuah hadis tersebut, inna mra'atan dakhalatin nar fi hirratin rabatatha la hiya at'amatha wala hiya tarakatha ta'kulu min hasyashil ard. Artinya, sesungguhnya seorang perempuan telah dimasukkan ke dalam api neraka tersebab seekor kucing yang dikurungnya, tidak diberinya makan ataupun dilepaskannya mencari sendiri makanan dari binatang di bumi. Lepaskan, dia pandai cari makan sendiri. Pandai cari makan, ngaluri kehayawanan dia, tahu dia cari makan sendiri. Kau tidak kau lepaskan, dia pandai cari makan sendiri, cari kehidupan sendiri. Nak pelihara dia boleh, kasih makan. Dengan ini dipahami daripada hadis ini, bahawasanya mengurung haiwan boleh. Dengan syarat kasih makan. Kurung tak kasih makan, tak boleh. Kurung kasih makan, kerana apa? Dia mengurung dan tak kasih makan. Masuklah neraka. Kurung kasih makan, tak masuk neraka. Kurung tak kasih makan, masuk neraka. Kurung kasih makan, tak masuk neraka. Segala haiwan lah, lembu, kambing, ayam, semua gitu. Kita tak kasih, dah kita kurung, kita tak kasih makan. Kurung kasih makan, tak masuk neraka. Kurung kasih makan, tak masuk neraka. Begitu ya. Berbakti kepada tetangga. Mengenai tetangga pula, Allah Subhanahu Wa Taala telah memerintahkan supaya kita berbuat baik kepadanya sesuai dengan firman-Nya. Subhanallah ya. Dengan tetangga cukup sesuai agama Islam kita ya. Hatta tetangga kita non muslim sekalipun ya. Kita di sini tetangga kita semuanya muslim, dahlah muslim,
sebangsa dengan kita, Jawa pula semuanya lagi ya. Kalau setengah-setengah tempat totally different race, different religion, different race, kadang-kadang different nationality pun. Kan banyak-banyak orang pada luar negeri datang tinggal negeri kita semua gitu, lain budaya tau. Bangsa asing pun yang sewarga negara dengan kita lain, dia tahu dia punya apa, menghormatinya. Dia dah bangsa asing, daripada negeri asing pulaknya datang, amboi, kan main lagi ya. Allah, itu pun ada hak-haknya, ada batas-batasnya juga. Ada satu orang rumah flat, dia kata rumah kampung ni tak ada siapa boleh jenguk rumah kita tau. Besar dan luas lagi kalau rumah-rumah panggung. Rumah flat mau tak mau orang jalan depan kaki 5. Rumah teres pun tak depan kaki 5 juga. Rumah flat kan kaki 5. Takkan nak jalan kat tengah kat udara, mesti jalan kat kaki 5. Kaki 5 bukannya besar. Dia punya apa tu namanya? Koridor. Dia punya koridor. Mesti lalu. Dan menjadi adat orang-orang sekarang tak malu tau. Rumahnya tak pakai langsir tau. Orang Islam pun yang kadang-kadang rumah tak terdedah. Kau jalan kau tengok boleh nampak dia masak. Jangan kata koridor lah. Dari tingkap rumah kita, rumah flat, kau boleh nak tengok drama macam-macam. Dari tengok kita boleh nampak dia tu, akak tu tengah masak, abang tu tengah jemur baju, abang tu tengah mop lantai. Semua boleh nampak. Boleh nampak. Boleh nampak rumah flat punya cerita. Jadi kita lalu depan rumah orang pun boleh nampak. Cuma kau nak tengok tak nak tengok saja. Tengok nampak rumah dia cantik, sofa dia, tengok lampu dia, nampak dia keluar bawa tak nampak. Orang gitu ya. Itu adat rumah orang flat semua gitu ya. Jangan dia kita lalu depan rumah orang, apa sejauh mana yang kita pandang, itulah sejauh mana kita ceroboh kiranya. Aku tak masuk, pandangan matamu masuk. 3 meter kau pandang, kau hukumnya kau ceroboh 3 meter dalam rumahnya. Sebab itu rumah Asyayugi ada tabir. Kalau ada tabir, orang ceroboh tengok, dosanya pada dia. Satu sahabat Nabi dah pasang tabir, dia intai-intai, Nabi cucuk mata dia. Nah, dia cucuk mata. Aduh ya Rasulullah. Kenapa kau mengintai? Nabi ada sebut begitu ya. Tak sampai buta lah. Nabi anukan dia. Apa? Kalau itu. Kalau kita tak ada tabir, orang ceroboh, celanya pada kita. Kita yang mendedahkan aurat ahli keluarga kita untuk ditengok orang. Subhanallah, agama Islam yang cukup sempurna. Kita dulu pandang itu sangat-sangat applicable bagi orang tinggal rumah flat. Sistem tabir menabir ni. Kalau kita rumah kampung tak kisah sangat tu. Macam rumah kita kan tabirnya pun buka sebab orang tak ada tengok pun, tak ada siapa dalam rumah kita pun. Kat bawah pun assalamualaikum dia tak boleh nampak pun apa dalam rumah kita. Rumah kita tinggi. Begitu. Kalau di rumah-rumah flat begitu. Ada satu orang meninggal. Satu Habib meninggal. Maka kasih tahu jirannya Chinese, oh this uncle meninggal. Oh this uncle. Cina ni boleh cakap tau. This uncle since the very first day he become our neighbor, not even once when he passed our house, he look inside. Maknanya orang Cina pun tahu appreciate. Dia pun tahu appreciate bahawasanya orang kalau tak tengok rumah dia, memang dia tak ada pakai tabir, memang dia tak gitu. Sistem dia tak ada pakai gitu. Tapi dia pun suka kalau orang tak jenguk rumah dia. Dan dia perasan dalam rumah dia, dia nampak siapa jenguk tak jenguk. Nampak uncle ni kalau jalan mesti tunduk, tak tengok rumah dia. Kalau tersempat dia, hello uncle, yes, how are you? Baik mesra. Tapi tak pernah kepo jenguk. Orang lain ada juga terjenguk-jenguk. Apa dia bilang? This uncle since he be our neighbor, not even once when he pass, he look into our house. Tak pernah tengok pun. Dan orang Cina pun tak appreciate. Subhanallah. Jadi jiran yang baik. Ada satu orang jual rumahnya. Taruhlah kan sekarang ada taksir kan. Di zaman ada taksir. Rumah ni harganya taksirnya sekian-sekian. Tapi dia jual harganya tinggi daripada evaluationnya. Kenapa kok tinggi? Sebab aku bukan hanya jual rumah, aku jual rumah dan kejiranan. Jiran aku baik dan susah nak dapat jiran baik-baik gini. Kau duduk sini kau akan beruntung. Kau akan beruntung, jiran ini baik, jiran ini baik, jiran ini baik. Maka sebab itu aku jual kau beserta jiran-jiranku sekali. Sebab itu harganya tinggi. Susah nak dapat jiran begini. Begitu ya. Itu peri pentingnya ada jiran-jiran yang baik. Kalau rumah bagus, Nabi bilang, Sayyidina apa sahabat bilang, Nabi berpesan-pesan dengan tentang ini. Nabi mengatakan, Jibril selalu berpesan-pesan tentang jiran-jiran sampai aku menunggu sama adakah jiran satu hari akan mempusakai kita, saking kan suruh rapat dengan jiran. Betul, kalau kita kesusahan siapa yang bantu dulu? Jiran. Saudara kita pun jauh, jiran dahulu. Jiran ya. Kalau di Hadramaut tu lah ya, sekali-sekali balik sana, balik Allah, first few days tu janganlah ke mana-mana dulu. Jiran sana datang, jiran sini datang, tanya khabar semua begitu sekali ya. Kalau bulan puasa lagi tak payah masalah, macam kita sini lah. Sama sistem kita ni sama dengan sana. Dia hantar lauk dah, dia hantar itu, dia hantar begini. Allah, tamar tu jangan cakap lah sampai boleh bawa balik negeri, saking kan banyak diorang kasih. Allah, begitu ya. Kalau beranak lagi, kalau yang bersalin lagi,
Dia tahu ni laki-lakinya orang dagang semua gitu, isterinya bersalin kan. Selama berdiri dalam pantang, tak masak, tak apa, cuci baju pun tidak. Cuma pukul sekian kau jangan balik rumah. Makcik-makcik kampung ni tolong cuci baju, tolong cuci lampin, tolong masak, tolong kemas rumah, tolong apa semua, tolong serve makankan isteri dalam pantang semua gitu. Dah habis, dah gitu dia orang keluar, suami boleh masuk. Pukul sekian kau jangan balik rumah. Ada banyak makcik-makcik tolong berumah. Orang gilir-gilir lah. Gilir-gilir sampai sekarang. Kalau saya nak balik nanti telefon sana, nanti jiran-jiran datang bersihkan rumah kita dulu. Begitu disambutnya kita sampai sekarang. Orang punya sistem dengan jiran-jiran tetangga. Padahal kita tak kisah tau, dia kan semua Arab tak saja kan, kita orang asing luar Jawa pulanya pun dia dia terima juga ya. Dia terima, tak ada rasa kita asing ke apa. Orang tanya ya, kamu duduk sana ada tak culture shock? Tak ada culture shock. Kadang-kadang kat tempat kita sendiri sama bangsa kita pun ada rasa culture shock ya. Kat sana tak ada rasa culture shock. Kadang-kadang kita kat tempat negeri kita sendiri, sama bangsa dengan kita sendiri pun ada jiran kita tak ada begitu nak menerima ya. Khususnya orang baru-baru duduk kat taman sama-sama baru pindah, duduk satu flat sama-sama baru pindah, susah nak menerima. Sekampung tu jangan cakap lah, sangat-sangat menerima ya. Begitu jiran ya, jiran. Siapa biasa duduk kampung kemudian duduk bandar, terasa sekali dia punya perbezaannya. Kita dulu duduk kampung ya, duduk Singapura tu kawasan Masjid Sultan, walaupun bukan rumah kampung tapi kita sebut kampung sebab semua masyarakat kita besar kecil perkara semua satu kampung datang bantu. Nak pergi haji baik, ada kematian baik, dapat anak baik, apa semuanya begitu ya. Apabila pindah flat, bapak kita meninggal, kita nak beranak aja dalam rumah. Allah, satu blok ada juga orang-orang Islam, tapi tidak semesra. Kan kampung kan lain kan ya. Kampung semua begitu. Apabila balik Hadramaut, rasa balik suasana begitu. Suasana. Berbakti kepada tetangga. Mengenai tetangga pula, Allah Subhanahu Wa Taala telah memerintahkan supaya kita berbuat baik kepadanya sesuai dengan firman-Nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junub. Artinya, dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua ibu bapa, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang menjadi karabah dan tetangga yang bukan karabah. Subhanallah, Ta'ala sebut ya. Tetangga jadi karabah, maknanya menjadi satu adat juga. Karabah jadi jiran kita, tinggal satu klan, kita dalam satu klan. Ini siapa? Dua pupu saya. Ini siapa? Ponaan saya. Ini siapa? Paman saya. Ini siapa? Wak saya. Satu kampung. Dah jadi biasa. Dah jadi biasa. Yang ada orang, kenapa disebutkan khususnya begini? Tak secara otomatik tau. Yang ada orang, itulah orang Melayu bilang, kalau jauh bau wangi, bau bunga, dekat bau tahi. Jadi kalau dengan sepupu dia yang jauh-jauh tinggal di Pahang, dia bukan main punya baik. Dengan anak saudara yang tinggal sebelah, bahkan gaduh. Jangan. Kalau kerabatmu, bahkan dia jiran, dan kerabatmu dapat 2 hak. Dan dia Muslim, dia kerabat dan dia jiran, 3 hak. Hak jiran, hak kerabat, hak saudara. Begitu ya. Kalau tidak, dapat 1. Walau non-Muslim sekalipun. Kita kata tadi, yang sampai Cina tu bilang, this uncle, semenjak jadi jiran, tak pernah sekali pun jenguk. Maknanya Habib ni betul-betul laksanakan tanggungjawab dia sebagai jiran. Sebagai jiran. Betul. Kadang-kadang kita tengok ya, yang setengah bangsa asing ya, berjiran baik sekali. Ambil berat kita sekali. Ambil berat. Lagi kalau kita orang tua nanti tanya, ada apa-apa aku nak pergi pasar, ada apa-apa nak kirim, ada apa-apa semua. Dalam hati kita terus kita mendoa, ya Allah berikanlah dia taufik hidayat biar dia masuk Islam. Apa kita nak doakan? Apa kita doakan dia paling baik dia dapat taufik hidayat. Begitu ya. Ada jiran-jiran baik walaupun bangsa asing. Tapi kebanyakan jiran-jiran kita walaupun orang-orang flat pun kebanyakan baik, cuma sistem hidupnya tu di atas kita bawah. Macam mana nak jumpa sekali-sekali dekat lift. Jumpa sekali-sekali dekat lift. Dan sekarang pulaknya, dulu lain tau, dulu duduk rumah flat lain tau sistemnya. Satu blok, lift tingkat 6, lift tingkat 10. Lift tingkat 6, tingkat 10 ada lift. Dan ada dalam lorong tu tengah, dalam berdiri rumah flat tu
ada lorong tengah saja yang ada lift. Jadi semua orang tingkat 5, tingkat 7 naik lift tingkat 6. Yang atas naik lift tingkat 10. Yang bawah naik tangga saja. Begitulah. Terjumpa juga di lift. Tapi sekarang tidak. Setiap tangga ada lift. Dan setiap tingkat ada lift. Jadi dia naik lift depan rumah dia. Tak jumpa jiran. Tak jumpa jiran tau. Tak jumpa jiran. Memang bukan pasal tak nak ambil berat. Jiran kita terhadap kita. Memang tak ada pulang jumpa dan dengan kesibukan. Kadang jumpa dalam majlis. Ini kehidupan di bandar ya. Tanya, duduk mana saudara? Duduk kawasan sini. Ya, sama. Blok berapa? Blok sekian. Sama. Tingkat berapa? Tingkat sekian, saya tingkat sekian. Selisih rumah dia sini, rumah kita sini. Berapa lama duduk? 4 tahun. 4 tahun. Saya 5 tahun. Samalah maknanya. Jangan salahkan dia. Jangan salahkan dia. Kalau dia tak, kalau kau bilang dia tak ambil berat, mana kau pun tak ambil berat. Allah, minta maaf lah ya. Kita tak kenal pun jiran itu. Itulah sama-sama minta maaf. Allah. Sampai begitu ya. Kita kat kampung lain ya, sikit aja bancaan. Bikin bubur merah bubur putih. Sikit aja bancaan, kasih rojak manis, lenggang perut. Sikit aja bikin bancaan, pulut kunyit. Kita duduk plate, kita bikin bancaan, orang tak tahu. Kenapa? Ada buat lebih ya? Sedap ya? Kenapa ni untuk promosi jualan ke apa? Dia ingatkan Allah. Kita masak bancaan, kasih pun dia tak tahu. Buat lain budayanya. Kalau kita sekampung kita kan semua, ada sistem kita kan. Ingatkan kat plate pun caranya begitu. Lain punya. Sudah tak payahlah bikin bancaan, jiran pun tak tahu bancaan-bancaan ini semua. Allah gitu ya. Wallahu a'lam bissawab. Insya-Allah sambung pada pertemuan akan datang. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih.